Dalam video kali ni, kita akan sembang pasal 10 transfer yang hampir terjadi dalam dunia bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang sikit pasal 10 transfer yang hampir terjadi dalam dunia bola sepak. By the way, semalam Malaysia kalah dengan Bahrain 2-1. Aku ingat nak review, tapi lepas aku review, aku tu tengok game lawan Turkmenistan kan. Tengok banyak jugalah channel bola sepak yang review kan. So aku rasa macam tak payahlah aku nak review game tu kan, sebab dah banyak review. Sat game mesti ada kata tu, dia review tak menang tu. Tak bukan. Aku sebenarnya malas nak review pasal game Malaysia ni, tapi sebab itu ramai minta aku buat lah. Tapi kali ni macam malas pula, bukan sebab kalah kot. Dan memandangkan transfer Darwin Núñez ni telah terjadi ke Liverpool dengan harga 80 juta euro boleh menuju ke 100 juta euro. Dan dia ni dikatakan hampir-hampir untuk menyertai Manchester United lah. So dalam dunia bola sepak ni macam-macam transfer yang hampir terjadi, tapi telah gagal disebabkan beberapa sebab. Dan kali ni kita nak tengok transfer 10 player yang hampir terjadi dalam dunia bola sepak. Nombor 10 dulu. Nombor 10 kita ada Rivaldo, iaitu legenda Brazil dan juga legenda Barcelona. Rivaldo ni nak kata bukan orang dulu yang kenal, orang lah ni pun kenal. Sebab apa? Sebab dia ni ada dalam game FIFA lah. FIFA online pun ada dulu, FIFA lah ni pun ada. So memang ramai lah kenal dengan kehebatan dia ni. Dan dia ni memang hebat lah, antara legenda dan pemain terbaik yang Barcelona pernah ada. Dia ni juga pernah menang Ballon d'Or dan juga tersenarai dalam top list Ballon d'Or. Tapi kalau apa nak tahu, Rivaldo ni pernah hampir-hampir untuk pindah ke Blackburn Rovers. Waktu tu pada tahun 2004. Tak tahulah dia ni mabuk ketum ke apa, tiba-tiba khabar nak pindah ke Blackburn Rovers. Tapi tentu Blackburn kuat lah. Mereka ni antara kandidat tim terkuat dalam EPL. Dan waktu tu manager mereka adalah Big Sam, iaitu Sam Allardyce. Waktu tu, ejen dia bukan buat cerita. Memang betul-betul Rivaldo ni nak pindah. Sampai ada temu bual tu dia beritahu dia nak pindah. Tapi lelah kali tiba-tiba transfer tu dia macam tu je. Dan Big Sam sendiri dia buat pengumuman, dia kata Rivaldo takkan join Blackburn Rovers. Tak tahulah sebab apa. Mungkinlah Rivaldo ni dah sedar daripada mabuk dia tu. Nombor 9, kita ada Steven Gerrard. Steven Gerrard ni macam kita tahu antara legenda terbaik dalam sejarah Liverpool. Player yang mula main daripada akademi sampailah ke zaman senior, sampailah hampir bersara. Dan yang paling menarik, dia ni tak pernah menang EPL. Dah lawak. Dah aku lawak. Tapi betul lah, dia tak pernah menang EPL. Tapi Steven Gerrard ni boleh dikatakan antara legenda Liverpool lah. Dan last kali dia pun dia pindah ke LA Galaxy tu pun sebab Liverpool tak mau pakai dia dah. Tapi kalau apa nak tahu, Steven Gerrard ni hampir-hampir pindah ke Chelsea. Iaitu pada tahun 2004, tiba-tiba Chelsea ni mengumumkan nak cuba dapatkan Steven Gerrard. Dan waktu tu kalau hampa nak tahu, kan Steven Gerrard ni player utama mereka kan. Waktu tu Steven Gerrard dikatakan nak pindah tu, ada protes jadi antara fan Liverpool. Kira mereka ni memang tak mau Gerrard pindah lah. Lagi-lagi antara rival. Dah tengok jadi macam tu, mungkin Gerrard tak sampai hati lah kot. Lalah kali tak jadi pindah. Dan waktu tu rusuhan fan-fan Liverpool ni diredakan oleh manajemen Liverpool. Manajemen Liverpool sendirilah mereka beritahu. Mereka kata tak apa, hampa jangan risau, kami tak jadi jual apa. So Gerrard ni tak jadilah pindah ke Chelsea. Nombor 8, kita ada Radamel Falcao, iaitu legenda Manchester United. Legenda ke? Legenda. Motor legenda boleh lah. Radamel Falcao hampir-hampir berpindah ke Aston Villa. Waktu tu pada tahun 2008, dia ni masih lagi bermain dekat River Plate. Bukan Snake Plate, palapak lah. Dia ni masih main dekat River Plate lah. Dan waktu tu Aston Villa ni dah kesan bakat dia dan mereka ni cuba nak dapatkan dia. Waktu tu harga Falcao ni hanya 5 juta euro sahaja. Tapi tak tahu macam mana tiba-tiba transfer tu gagal. Aston Villa ni gagal untuk dapatkan Radamel Falcao, lelah kali terlepas ke Porto. Dan macam hampa tahu lah, bila dia pindah ke Porto tu dia meletup. Dan transfer ke Atletico Madrid lagilah meletup. Sebelum hancur dekat Monaco dan juga Manchester United. Tu pun sebab injured. Chelsea sekali jangan lupa. Nombor 7, kita ada satu lagi player yang nak bergabung dekat Blackburn. Iaitu Robert Lewandowski. Hang bayarlah Robert Lewandowski main kat Blackburn. Tak dapat bayar kan? Cerita dia, waktu tu Lewandowski ni masih main dekat Lech Poznan, iaitu klub dekat Liga Poland lah. Dan dia ni dah confirm dah dia nak pindah dekat Blackburn ni. Kira dah setuju semua benda, kira nak pisang je dengan mereka. Dan waktu tu harga je hanya 4 juta euro sahaja. Tapi waktu tu baru nak naik kapal terbang, baru nak naik flight kan. Tiba-tiba ada gunung berapi meletup pula. Gunung berapi meletup tak boleh nak kata apa lah. Gunung tu nama hampa tulis lah. Hampa tengok lah kat bawah ni aku tulis. Susah betul nak sebut nama dia. Waktu tu letusan gunung berapi tu berada di tengah-tengah jalan antara Poland ke Inggeris. So ni lah membuatkan transfer ni gagal terjadi sebab semua penerbangan daripada Poland ke Inggeris dibatalkan. Dan last kali Lewandowski ni pilih untuk pindah ke Dortmund. Dan macam apa tahu, macam orang kata, the rest is history. Macam-macam lah dia cerita sejarah kat situ. Nombor 6, kita ada player yang dah menang 5 Ballon d'Or, iaitu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo macam hampa tahu, dia ni adalah legenda Manchester United, legenda Real Madrid dan juga legenda Juventus.
Tapi kalau hampa nak tahu, sebelum dia ni jadi player betul-betul hebat, dan sebelum dia pindah ke Manchester United pada tahun 2004, dia ni hampir-hampir pindah ke Arsenal. Yang mana hampa tahu waktu tu Arsenal ni adalah rival terbesar Manchester United lah waktu zaman tu. Waktu tu Ronaldo masih umur 18 tahun. Dan dia pun dah training dah dengan Arsenal. Dan waktu tu Arsene Wenger dah bagi dah jersey nombor 9 dekat dia. Dan Arsene Wenger ni pernah ditemu buat lah. Dia pun tanyalah pasal apa hang tak jadi sign Ronaldo ni kan. Padahal dia ni star player. Wenger beritahu mereka ni waktu tu tak mau bayar harga 12.3 juta euro yang diminta oleh Sporting Lisbon. Padahal 12 juta euro tu kira murah lah untuk seorang Thailand macam tu. Dan waktu tu memang dikatakan CR pun nak jual Arsenal lah. Tapi aku ingat lagi waktu tu friendly Manchester United lawan dengan Sporting Lisbon, di mana waktu tu CR perform gila sampai John O'Shea jadi pening. Dan lah kali Manchester United terpikat dengan bakat dia, mereka terus sign CR ni walaupun Sporting Lisbon ni minta dengan harga yang mahal. Kira mahal lah tentu 12 juta euro. Dan ni mungkin jadi antara penyesalan terbesar Arsene Wenger di Arsenal lah. Nombor 5, kita ada Arsenal lagi. Tapi player ni iaitu Zlatan Ibrahimovic. Hambalah dah terlepas CR, terlepas Zlatan pula. Arsene Wenger ni buat perangai betul lah. Tapi sebenarnya dia terlepas Zlatan ni dululah sebelum terlepas CR. Sebab Zlatan ni waktu tu masih muda lagi. Waktu tu pada season 1997-1998, Arsenal ni cuba nak sign bakat muda daripada Sweden iaitu Zlatan Ibrahimovic. Waktu tu Zlatan ni dah training dengan Arsenal. Kira dah dapat jersey dah, ada gambar dah, memang dah viral dah dia pakai gambar jersey pakai Arsenal tu. Tapi macam mana transfer dia ni gagal dekat Arsenal? Macam semua tahu lah, Zlatan ni ego dia kecil. Daripada kecil pun aku tak tahu lah. Mungkin dia yang jaga mak ayah dia, bukan mak ayah dia yang jaga dia. Zlatan Ibrahimovic ni waktu tu kalau hampa nak tahu, dia ni ditemui oleh pencari-pencari bakat Arsenal. Tapi satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Arsene Wenger, Arsene Wenger ni minta Zlatan untuk buat trial. Maksudnya kira uji bakat lah. Tapi macam hampa tahu lah, Zlatan ni memang ego gila. Dia kata Zlatan tak buat uji bakat. Lah kali dia belah macam tu je daripada Arsenal. Tapi bila ditanya balik dekat Arsene Wenger kata dia ni tak menyesal pun lepaskan Ibrahimovic. Sebab macam biasalah kan, kalau hang nak dapatkan seorang player, mestilah hang nak tengok dia main depan mata dulu kan. So Wenger ni tetaplah suruh Zlatan ni buat trial. Tapi kalau Zlatan tak mau, tak apa. Dia kata dia percaya dekat pemandu bakat dia. Tapi aku fikir, kalau hang percaya dekat pemandu bakat hang kan, hang tak payahlah bagi trial kat Zlatan kan, terus bagi dia main. Tapi mungkin risiko kan, kok-koklah Zlatan tak perform. Tapi macam kita tahu, Zlatan ni memang jadi legenda bola sepak dekat dunia lah ni lah. Walaupun dia ni selalu tak ada luck main dekat kelab yang tak menang UCL, bila pindah kelab tu menang UCL. Macam tu lah. Tempat ke seterusnya, yang aku tak ingat berapa dah, iaitu Manchester United gagal mendapatkan Paul Gascoigne. Betul ke sebut nama dia? Orang panggil Gaza lah senang. Gaza ni macam kita tahu, dia adalah antara legenda Spurs yang pernah ada. Dan waktu tu pada tahun 1988, dia ni masih main dekat Newcastle United. Waktu tu kira dia perform lah dekat Newcastle United. Nak kata dia perform sangat kan, sampai dia dapat anugerah Player of the Year. Kira memang dia perform gila lah. Dan last kali Manchester United pun nak try dapatkan dia. Dan dia ni dah setuju dah, memang nak pindah kat Manchester United lah ni. Kira dah agree personal term, kira dah agree berapa harga dah. Tiba-tiba Spurs hilang. Ui, Spurs ni gangster kok lah. Han nak tahu sebab apa Gaza pilih pindah ke Spurs? Sebab apa? Sebab Spurs ni beli sebuah rumah kat dia je. Allah, rumah tu berapa duit sangat nak beli. Tapi lah kali dia pindah ke Spurs, jadi legend kat sana. Nombor 2, kita ada Alfredo Di Stefano ke Barcelona. Macam kita semua tahu lah, Alfredo Di Stefano ni adalah legenda Real Madrid yang telah main untuk 3 negara kalau aku tak silap. Dan kalau hampa nak tahu, sebelum dia mengecapi sukses dengan Real Madrid, dan ni hampir-hampir untuk pindah ke Barcelona. Sebab apa? Sebab dia ni pernah buat kerja gila. Pada tahun 1953, waktu tu Barcelona depa telah mengesahkan yang depa ni telah mencapai kesepakatan dengan Alfredo Di Stefano ni untuk dapatkan dia. Tapi dalam masa yang sama, Real Madrid pun telah mengesahkan depa ni telah berjaya mendapatkan Alfredo Di Stefano ni. Macam mana boleh jadi yang tu? Kira kita boleh kata kelab Alfredo Di Stefano ni jual dekat dua-dua kelab lah. Depa ingat boleh kot jual kat dua-dua macam tu. Macam jual kuih pula jual dua-dua. Dan last sekali hampir-hampir nak jadi keputusan, Alfredo Di Stefano ni main dekat Real Madrid satu season. Lepas tu next season tu main kat Barcelona. Tapi lalah kali Barcelona macam malas main kat Real Madrid dah. Lalah kali dia pindah ke Real Madrid, dia stay kat sana dan dia mencipta sejarah dekat sana. Dan last kali kita ada transfer Zinedine Zidane ke Blackburn Rovers. Transfer ni hampir-hampir terjadi pada tahun 1994 musim 1995. Waktu tu Blackburn Rovers baru je depa ni menjuarai Liga dan depa ni nak tambahkan kekuatan tim lah. Dan ada pemandu bakat waktu tu, pemandu bakat Blackburn. Depa ni mengesyorkan jurulatih Blackburn waktu tu. Dan waktu tu asisten pelatih Blackburn Rovers ni, dia telah mengesyorkan dekat pemilik kelab Blackburn, iaitu Jack Walker. Dia kata, budak ni bagus ya dekat Bordeaux ni. Waktu tu Zidane main kat Bordeaux lagi. Depa kata, beli lah, murah kira padu Kira depa dah tengok lah Zidane ni main macam mana, memang amazed lah kan. Tapi yang nak tahu pemilik tu kata apa? Dia kata, kenapa kita nak dapatkan Zidane sedangkan kita ada tim Sherwood? Fuh.
Hang bayang dia banding Zidane dengan tim Sherwood Sherwood waktu tu memanglah player yang baik. Tapi bila hang compare tim Sherwood tu dengan Zidane, macam hang compare kancil dengan Mercedes tu. Ui, jauh tak sampai. Dah lah kali benda apa jadi. Zidane ni pun pindah ke Juventus dan jadi star kat Juventus sebelum pindah ke Real Madrid, membentuk Galacticos dan menjadi antara midfielder terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepanjang zaman bola sepak. Kira bagi aku tu paling menyesal lah. Hang bayang dia banding dengan tim Sherwood mat. Ish, tak apa. So itulah antara transfer yang hampir terjadi dalam dunia bola sepak, tapi gagal disebabkan beberapa sebab. Dan macam biasa, terima kasih sebab tengok sebab ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.